Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني يشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah terafa'akan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala. Kita sambung Bahjah Mardiyah. Sambung Bahjah Mardiyah. Hukum orang masbuk dan sebabnya. Kita baru masuk sikit. Hukum orang masbuk dan sebabnya. Muka surat 167 Rumi. Jawi tak ada. Jawi memang tak ada. Sebab dia bukan kitab Mayatul Musalli. Jawi tak ada. Rumi je ada. Bahjah Mardiyah 167 membicarakan tentang muafiq masbuk. Dan kita dah habis muafiq, kita masuk yang masbuk. Kita dah masuk sikit je. Masuk sikit, sekarang kita nak habiskan lah. Sempat habis tak sempat dah. Yang mana sebelum ni kita bincangkan tentang hukum orang masbuk. Maksudnya macam mana boleh jadi masbuk. Boleh jadi masbuk lawannya muafiq tadi tu lah. Lawan muafiq tu masbuk. Iaitu kalau kita tengok ta'rif sebelum kita baca perenggan yang kedua, kita berhenti kat maka setengahnya orang yang muafiq yang telah terdahulu tu. Itu perenggan kedua, kita berhenti kat situ. Tapi kita bahas perenggan pertama sikit sekejap. Yang mana masbuk ni, ta'rif dia, definisi dia adalah orang yang pertama, definisi yang paling mudah, lawan kepada muafiq. Paling mudah sekali ya. Kan? Tinggi lawannya pendek. Gemuk lawannya kurus. Berdiri lawannya duduk. Gitulah kan. Itu paling mudah. Tapi ta'rif atau definisi yang dari sudut hukum syarak, dari sudut istilah syarak, maksud masbuk adalah selain daripada lawan muafiq adalah orang yang tiada dapat serta imam. Tiada dapat serta imam. Serta ni bersama-sama. Tak dapat bersama-sama imam. Bila tak dapat bersama-sama imam? Di dalam qiyam, dalam berdiri. Berdiri siapa? Berdiri imamnya. Makmum dia berdiri, imam pun berdiri. Yang mana makmum tadi tak dapat. Tak dapat apa? Masa yang dapat padanya. Masa. Tak dapat masa. Tak dapat tempoh. Masa. Yang mana masa yang dia dapat tadi, berapa panjang masa tadi? Yang dapat pada membaca Fatihah yang pertengahan tak dapat, tiada dapat, tak dapat masa bacaan Fatihah yang pertengahan, tiada nisbah bacaan dirinya, bukan kelajuan baca Fatihahnya, dan tiada pula kelajuan baca imamnya, kelajuan baca imamnya. Maka namanya masbuk. Jika dapat masa itu namanya muafiq. Jadi kita dapat faham muafiq dan masbuk tidak berkait langsung dengan sama ada baca Fatihah habis ataupun tak habis. Masbuk dan muafiq tak ada kena-mengena langsung dengan Fatihah. Bacaan Fatihah. Tak ada kena-mengena langsung dengan bacaan Fatihah. Muafiq dan masbuk, dia ada kena-mengena dengan masa bacaan Fatihah.
Dia lain. Bacaan Fatihah tu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu namanya baca Fatihah. Masbuk muafiq tak ada kena-mengena. Habis yang dia ada kena-mengena apa? Masa bacaan. Tempoh bacaan. Berapa lama baca. Itu ada kena-mengena. Jika tempoh masa bacaan Fatihah yang pertengahan 26 jika kurang, dia berdiri ni, makmum tadi berdiri dengan imamnya kurang daripada 26 saat, maka dia masbuk. 26 ke atas, maka dia muafiq. Apabila dia muafiq, maka dia wajib sempurnakan peraturan muafiq. Ada 9 keadaan yang kita dah bahas satu-satu rasanya. Habis dah. Sampai 9 keadaan. Jika buat 9, sedangkan dia muafiq, maka dimaafkan. Walaupun imam dah rukuk, imam dah tinggal dia, imam dah i'tidal, imam dah sujud, makmum tadi wajib habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Hanya 9 aja keadaan. Apa 9 tu? Kita dah baca dah. Bulan lepas. Selain daripada 9 ni, dia muafiq. Dia bukan masbuk, dia muafiq. Selain daripada 9 ni, tak maaf 3 rukun panjang. Hanya maaf 2 rukun aja. Imam rukuk, imam i'tidal, 2 saja. Maaf apa? Maaf ketinggalan. Maaf kena tinggal. Itu dah kita dah bahas sebelum ni dah. Settle lah. Yeah. Jadi kita faham muafiq adalah bila dia berstatus muafiq, dia wajib habiskan Fatihah dan dia dimaafkan imam tinggal dia, imam ke depan, imam cepat daripada dia ketinggalan 3 rukun panjang sampai imam sujud yang kedua. 9 perkara tadi. Kita faham. Masbuk pula, masbuk dah terbalik. Terbalik macam mana? Makmum yang tak dapat kadar masa tadi. Tak dapat kadar masa bacaan Fatihah. Bukan tak dapat baca Fatihah. Bukan tak dapat masa. Banyak kali kena ulang. Kadang-kadang ulang. Kita ulang berpuluh-puluh kali. Bila dah habis khatam dah. Baru dia dapat. Kita dah ulang, ulang tiap minggu. Tapi macam itulah. Dia tak dapat lagi. Apa benda masa tak masa? Apa benda masa tak masa? Otak ni duk menolak lagi bagi mereka yang jarang dengar, yang tak pernah dengar. Dia masih menolak lagi masa. Dia tak peduli maksud masa tu apa. Akhir sekali, masa. Kata selama ni aku dah kata 3 bulan dah ngajar sini. Kenapa? Dia gitu. Memang gitu. Dia susah sikit. Jadi, masbuk ni makmum yang tak dapat kadar masa. Bila dia berstatus masbuk, dia tak sama dengan muafiq. Muafiq wajib habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Masbuk, jika dia berstatus masbuk, dia tak perlu habiskan Fatihah. Dia tak perlu habiskan Fatihah. Macam mana Fatihah dia tu? Biarkan mana yang sempat saja. Imam tanggung Fatihah dia dengan satu syarat. Dengan syarat makmum tadi dia dapat rukuk dengan imam kadar tamakninah, dapat rukuk, tak nak selisih-selisih. Dapat dia sungguh-sungguh yakin puas hati dapat rukuk dengan imam. Maka kalau dapat macam tu, barulah dia dapat rakaat, masbuk tadi dapat rakaat dan imam tanggung Fatihah dia. Tapi jika selisih, rakaat pun tak dapat, imam pun tak tanggung Fatihah dia. Berbeza dengan muafiq tadi. Muafiq, dia tak ada syarat rukuk dengan imam. Tak ada syarat. Dia muafiq, dia dah berdiri dengan imam 30 saat. Tapi dia tak baca Fatihah atas sebab-sebab tertentu. Dia tak baca Fatihah. Tak kisahlah sebab apa pun. Tapi dia telah berdiri dengan imam 30 saat. Maka dia muafiq. Dia muafiq. Dia bukan masbuk, dia muafiq. Jadi bila imam rukuk, dia tak baca lagi. Dia wajib habiskan Fatihah. Sekarang ni dia tak dapat rukuk dengan imam. Dia tak dapat rukuk ke apa ke, tak termasuk peraturan muafiq kena rukuk dengan imam dan dapat tamakninah dengan yakin. Tak masuk. Jadi kalau kita masuk awal dengan imam, takbir dengan imam, baca Fatihah, amin dengan imam dan sebagainya, panjang lah duduk tu, berapa minit dah tu. Kemudian imam rukuk. Kita dah habis dah baca Fatihah pun. Saja je kita pun slow sikit sami Allah Alhamdulillah. Selisih dapat rakaat. Selisih dengan imam mana dapat rakaat? Itu masbuk. Ni muafiq. Saya takut salah faham tu. Nanti kan dia masuk awal-awal dia dah muafiq, dia tetap juga ambil peraturan mesti dapat tamakninah dengan yakin ketika rukuk. Bukan. Itu hanya masbuk. Masbuk macam mana? Dia berdiri dengan imam kejap je. Kejap tu berapa lama? Kalau kita kira kadar uruf di sini 26 saat. Jadi kurang daripada 26 saat dia berdiri dengan imam. Mungkin 20, mungkin 18 saat. Mungkin 3-4 saat aja berdiri. Imam dah rukuk, maka dia rukuk. Okay. Tapi ada satu peraturan. Jangan lupa. Mesti dapat tamakninah. Dengan yakin. Kalau macam dapat, macam tak dapat. Macam selisih, macam tak puas hati. Kira tak dapat.
Kira tak dapat. Dia kena yakin. Memang dapat. Dapat macam mana? Dapat dah. Allahu Akbar. Sami Allah. Tu dapat dah tu. Memang puas hati. Ada 1 saat, 2 saat je tu kan. Puas hati dah. Kalau macam ni, makmum tadi, Allahu Akbar. Sami Allah. Macam ai. Tak dapat. Tenang. Tak, bila tak dapat, jadi apa? Tambah 1 je pun. Seminit pun. Jangan berkira sangat. Tambah seminit, semayang lebih seminit. Gitu je. Okey. Macam mana masbuk ni boleh terjadi? Kita tak masuk lagi yang kedua ni. Kita tak masuk lagi perenggan kedua. Dia masih lagi perenggan yang pertama. Macam mana boleh jadi ni? Masbuk ni. Adakah ianya pada rakaat yang pertama saja? Tidak. Dia boleh jadi setiap rakaat. Kerana apa? Dia kata kat sini. Kerana dapat tasawurkan orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Oleh kerana cerita masbuk, makmum yang berdiri dengan imamnya kurang daripada, tak sampai kadar masa bacaan pertengahan, maka makmum berdiri dengan imam. Kalau sembahyang tu 4 rakaat, 4-4 lah dia berdiri. Kalau 4-4 dia berdiri, makna kemungkinan dia jadi masbuk boleh jadi ke-4-4 lah juga. Jangan rakaat pertama je. Jangan rakaat pertama je. Jadi masbuk memang biasanya jadi pada rakaat pertama. Itu biasanya. Dia boleh jadi pada rakaat kedua walaupun jarang-jarang. Dia boleh jadi pada rakaat yang ketiga. Dia boleh jadi dalam rakaat yang keempat. Tu dia kata sini. Kenapa pula? Rakaat pertama tu kita faham lah dia masuk lambat. Imam tengah baca surah dia basuh kaki. Logik lah kat situ. Rakaat kedua macam mana pula? Dia dah 1 rakaat dah. Rakaat kedua macam mana jadi pula? Sama lah. Rakaat ketiga, rakaat kedua tu memang boleh jadi tapi jarang-jarang lah. Biasanya solat Zuhur Asar. Sebab dia tak baca, dia tak tahu imam baca surah ke tidak. Boleh jadi. Tapi kalau subuh, maghrib, isyak, rakaat kedua jarang-jarang jadi. Mesti baca surah. Jadi lama lah berdiri dengan imam. Rakaat ketiga, rakaat keempat memang biasa jadi. Biasa sangat jadi. Sebab apa boleh jadi? Dia kata kat sini. Sebab sesak yang pertama. Yang kedua, sebab lambat gerak diam. Maksudnya pergerakan makmum tadi ada masalah sikit. Kadang-kadang bukan masalah pun. Contohnya, rakaat ke-4 kita ambil. Ambil rakaat ke-4 terus. Imam sujud yang kedua, makmum sujud yang kedua. Rakaat ke-3 ni, nak naik rakaat ke-4. Bila imam naik, Allahu Akbar, makmum tak bergerak lagi. Logik lah. Sampai imam, Allahu Akbar. Makmum baru gerak. Imam dah baca bismillah tak? Dia gerak lagi. Gerak. Imam dah alhamdulillah dah. Makmum baru sampai. Makmum sampai tu ambil nafas dulu. Imam dah ar-Rahmanir Rahim dah. Baru makmum bismillah. Lepas tu pula imam pula tak bagi can. Waladhdallin, biarlah amin, tariklah nafas sikit. Amin. Tariklah nafas 2 3 dulu baru rukuk. Dia tengah rukuk, tak bagi can dah lah di awal. Dia tak bagi can pula yang tu. Jadi makmum biasanya dia dekat siratal ladzi. Dia biasanya dekat siratal. Sirah je imam rukuk biasanya. Sirah. Jadi bila macam tu, makmum pun, mana boleh kena pergi rakaat keempat dah ni. Dia buat apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tak cukup nafas pula tu. Kalau baca straight mungkin sempat lagi. Tarik nafas dulu. Ghairil maghdub. Imam rasa dah subhana rabbiyal azim dah berapa kali dah. Waladdallin. Amin. Imam tu dah nak gerak. Dia pun makmum tadi pun dah amin tu. Allah sami'allahu liman hamidah. Ya halalah. Macam tu tak? Dapatlah. Sedangkan dia berdiri dengan imam tadi, kiralah sendiri. Anggarlah sendiri. Dapat tak kadar masa tu? Kadar masa bacaan Fatihah. Jadi macam mana? Kalaulah dia tak sempat baca Fatihah, tak habis tadi, dalam keadaan dia baca normal, pertengahan. Bukan laju sangat, bukan perlahan, gagak ke tak. Normal aja. Dia tak sempat. Mana sampai tak? 26 saat. Kalau katalah makmum tadi, dia baca secara normal 26 saat. Itu kebanyakan orang. Kalau dia tiba-tiba baca 30 saat Fatihah, maka dia panggil lambat. Kalau 26 tu, area 25, 26, 27 tu, dia memang normal. Okey. Ketika kes yang rakaat keempat tadi, makmum tadi dia tak berlengah lagi. Dia cuma masa nak bangun tu kan lambat sikit. Kan masa bangun tu sampai berdiri tarik nafas dulu.
Jadi duk main satu saat dah lama banyak juga tu. Jadi bila dia pun baca normal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Normal. Yang mana kalau habis tu memang 26 saat. 25, 26, 27. Lebih kurang tu. Normal tu, okey? Tiba-tiba dia baru siratal ladzi imam rukuk. Maknanya dia dapat tak 26 saat? Tak dapat. Kat situlah nak tentukan makmum tadi muafiq ke masbuk. Sebab tu saya sebut awal-awal lagi tu, Allah pelik pula. Nak kena kira saat tengah sembahyang, nak tengok jam ke? Saya kata, tak perlu, tak apa. Jangan risau. Sebab kita boleh tahu kita ni cukup 26 saat ataupun tidak dengan bacaan kita aja. Tak perlu tengok jam. Memang pun kalau dia takkan nak tengok jam, tak khusyuk lah sembahyang tu. Orang ingat Allah, sembahyang dia ingat jam. Jadi senang je sebenarnya nak tahu dia tu muafiq ke masbuk. Yang pertama, dia kena tahu bacaan dia berapa saat. Dia kena tahu dulu. Bacaan Fatihah aku 26. Maknanya dia adalah normal. Bacaan aku 27. Iyalah, yang 26 tu kadang-kadang jadi 27 juga. Adalah tu. Adalah part terlebih panjang tu adalah. Kadang-kadang 26 tu boleh jadi 25. Jadi dia main dalam 25, 26, 27. Jadi dia dah try baca Fatihah 10 kali. Duk main 25, 26, 27. 25, 26, 27. Maknanya dia namanya normal. Orang normal. Okay. Bila dia normal, kemudian dia berlaku kes tadi, rakaat ketiga nak naik rakaat keempat, dia berdiri, tarik satu nafas, bismillah terus. Tiba-tiba dia baru sirah, imam dah rukuk. Confirm dia tak dapat 26. Itulah cara untuk tahu kita ni dapat 26 saat ataupun tidak. Bukan tengok jam. Jadi bila dia sirah tak, aku tahu aku dapat tadi 20 je. 19. Ui, mungkin ke kan? Aku cuba kau baca. Betul tak? Dia pun baca. Sebab dia memang baca. Kalau sampai siratal ladzi tu duk main 19 saat. Sebab siratal ladzina an'amta alaihim tu kan. Waladhdallin tu ada 6 saat. Dah tahu dah. Bila siratal ladzi dia tak dapat 6 saat lagi. Maka dia cuma 20 saat. Bila dia berdiri dengan imam 20 saat, walaupun tak tengok jam. Dengan cara dia baca je. Tapi dia jangan berlengah lagi. Kalau dia berlengah lain. Tak boleh tu. Kalau dia berdiri, lepas tu betulkan dulu. Imam dah, padahal kalau dia baca, masa imam baca Ar-Rahmanir-Rahim, dia dah boleh baca bismillah. Tiba-tiba dia pergi buat benda lain. Itu bab lain pula. Ni tak ada, dia berdiri terus baca bismillah. Dan dia baca tu tak ada tiba-tiba terbatuk, terbersin. Tak ada, elok je baca. Sampai sirah, imam rukuk. Mana tahu dah dia, aku 19-20 saat je. Tahu. Maka bila dia berdiri dengan imam 19-20 saat dan imam rukuk, maka dia tak dapatlah berdiri dah. Dia cuma dapat berdiri dengan imam 19-20 saja. Maka dia masbuk. Rukuk. Tu cara dia. Rukuk. Rakaat keempat tak baca Fatihah habis? Tak baca. Rakaat pertama habis. Rakaat kedua habis. Katalah rakaat ketiga pun habis. Rakaat keempat tiba-tiba masbuk. Rakaat pertama muafiq, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga muafiq, rakaat keempat masbuk. Rakaat pertama tak disyaratkan untuk rukuk bersama imam untuk dapat rakaat. Sebab dia muafiq kan. Rakaat kedua tak disyaratkan. Rakaat ketiga duduk berselisih lagi. Tak ada masalah. Selisih dengan imam ketika rukuk. Sebab dia muafiq. Rakaat keempat syarat mesti rukuk dengan imam. Mesti rukuk pula. Dapat. Maka dapatlah. Tiba-tiba tak dapat. Manalah tahu? Dia siratal. Imam pun Allahu Akbar. Confirm aku 20 saat aja. Maka aku masbuk. Bila digerak imam pula subhana rabbil azim sekali je. Imam terasa gatal kat belakang tu, sakit perut ke apa ke. Mana tahu Imam pun, dia dia kata, aku dapat lah ni. Sebab bila imam Allahu Akbar rakaat keempat, dia terus gerak. Normalnya setengah memang dapat lah. Tiba-tiba dia baru sampai Sami Allah liman hamidah. Tak dapat. Mana hati imam ni. Tak apalah. Dia duduk depan ni. Dia tukang komat. ni. Lepas salah, dia bangun satu. Orang kata, aku mari lambat pada dia. Kenapa dia tambah satu? Tu ada jadi. Tu lah. Kena tambah. Okey, tak tambah. Salam. Batal sembahyang. Tak dapat rakaat. Tak dapat rukuk dengan imam. Tak dapat rakaat. Tak salah. Dia cuma tak dapat rakaat. Tak batal. Tak batal. Cuma bila dia batal? Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun Assalamualaikum. Tadi tu. Mana rakaat keempat masbuk benda? Apa? Aku dah 3 rakaat. 4 rakaat. Tak ada masalah. Aku Tok Bilal lah. Aku yang komat. Tiba-tiba nak tambah rakaat benda. Kawan dia seorang tu mari lambat. Masyarakat pertama, imam dah rukuk baru dia mari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat. Maka dia tadi, yang lambat tadi, tak ada pun tambah rakaat. Rakaat pertama tu kan, dia dapat rukuk. Elok aja, salam. Dia kawan ini, yang Tok Bilal ni, tiba-tiba tambah 1 rakaat. 5. Sebab itulah. Kadang-kadang, dia boleh jadi tambah 2 rakaat.
Oh, tu memang rare kalau jadi. Dia yang ini mungkin sebab imam baca laju. Kita baca, dia ada sebut di bawah nanti, tak apa saya syarah dulu lah. Tengah rapat dia punya ni. Jalan dia tengah senang nak faham ni. Jadi macam mana dia boleh tambah 2 rakaat? Makmum tadi tawil lah tambah 2 rakaat. Dia kata, mana jadi imam? Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia Bilal. Tiba-tiba imam salam, dia tambah lagi 2. Supaya 6 rakaat. Ini sesat ni. Bila sesat ni. Macam mana boleh jadi? Mungkin salah, kita ambil salah imam lah. Bukan salah tu. Imam baca laju, kita ambil gitu. Rakaat pertama tak ada masalah. Rakaat kedua tak ada masalah. Rakaat ketiga, macam biasa lah. Lepas tahiyat, imam naik tu. Makmum tadi naik. Makmum baru, macam makmum baca normal. Sirah baru. Imam pun rukuk dah. Dia baca laju. Dah lah dia naik awal. Dia baca laju pula. Dan lah tu tak bagi peluang. Lepas waladhdallin amin tu tunggu tu kejap dengar. Bunyi lebah lagi. Oh, jangan lagi. Bunyi lebah tu. Bunyi shh, orang duk baca lagi. Jangan lagi. Naya tu. Naya kat orang belakang. Kalau orang kat belakang tu belajar tak apa. Bukan semua belajar. Naya sebab dia akan batal sembahyang. Memanglah boleh. Mu tak ngaji siapa suruh. Memang boleh. Tapi kalau naya. Jadi dah senyap dah. Dah sunyi dah. Baru rukuk. Tapi itulah. Kalau kita berhati dia peduli apa. Kata, aku imam, aku peduli apa. Bunyi lagi ni orang baca ni. Alah boleh dengar pun. Bukan jauh sangat pun. Rasanya tak sampai 10 orang kot. Dekat belakang-belakang mana bunyi dengar dah. Biasanya duduk sebelah belakang imam ada 5-6 orang. Boleh dengar lagi kot. Kan? Lepas tu belakang dekat soft yang kedua pun boleh lagi. Dengar pelan-pelan sikit. Macam tu je. Bunyi. Tak ada dah. Biasanya sekejap je. Berapa saat? 3-4 saat. Paling lama 5 saat lah lepas amin imam tu. Senyap sunyi lah. Tunggu pula dah imam lambat lah nak rukuk. Cepat lah. Tak lama pun. Sabar. Kesian kat makmum yang tak mengaji. Kesian. Yang tak belajar. Dia tak tahu benda ni penting. Tak tahu. Macam mana? Dah cakap pun tak menganggap ianya penting. Lepas tu kita nak kata apa? Kamu macam tu. Mana boleh? Naya. Ni kes naya ni. Jadi, pada rakaat yang tahiyat awal tadi, imam naik, makmum tadi baru naik, baru sirat tadi imam dah rukuk. Dah lah dia naik awal, dia untung dah 3-4 saat di situ, dia tak bagi can kat makmum pula, dia terus rukuk. Amin pun tak baca. Waladhdallin. Allahu Akbar. Makmum tadi sirah. Lepas tu pula, tak salah mungkin dia sakit perut lah. Dia sikit-sikit sakit perut. Bila makmum baru, tak apa, aku masbuk. Jadi siratal ladzi imam tanggung. Dia pun Allah. Sami Allah alhamdulillah. Allah tak boleh. Tak dapat. Ikut imam, terus. Rakaat keempat, lepas ni aku nak standby. Aku nak baca laju-laju. Contohlah. Naik rakaat keempat, siratal ladzi Allahu Akbar. Tak apa, aku masbuk, aku sebut. Allah, Sami Allah. Maka, bila lepas, tak dapat juga rakaat keempat. Imam salam, makmum tambah lagi 2. 6 rakaat orang tengok. Ini kalau tak Syiah ke apa ni? Syiah apa? Dia belasah Syiah terus. Syiah mana nak rakaat apa? Dia belasah janji boleh belasah. Sampai 6 tambah. Siapa qomat ni? Dia. Apa salah? Jadi macam mana? Tu dia. Tapi orang tak pernah ngaji. Tak pernah pun jadi begini. Kalau orang ngaji, dia kadang-kadang mungkin dia dapat. Tapi dia tak yakin. Tetap tak boleh kira. Dia tak yakin. Dia mungkin dapat je. Allah. Dia masbuk ni. Sami Allah. Dia macam tak yakin. Allah. Sami Allah. Payah nak yakin. Tak sampai susah. Sami Allah. Kalau macam ni. Sami Allah. Tu adalah. Berapa persen tu? 90% kuat. Ni kalau selisih. Satu lagi masalah. Bila imam tak tally. Tak apa? Tak synchronize dengan perbuatan dia dengan perkataan dia. Itu pun masalah juga. Maksudnya rukuk, imam nak sami Allah. Dia dah naik ni baru sami Allah. Problem tu. Dia naik tak sami Allah lagi. Bila sini baru sami Allah. Makmum tu makmum tadi baru nak turun. Bila makmum tadi baru nak rukuk macam ni, imam tak ada sami Allah lagi. Macam mana aku ni? Satu hari juga dia nampak imam mana sami Allah dia? Dah beli sami Allah liman hamidah. Kalau ikut suara, dia dapat. Kalau ikut suara, dia dapat. Tapi kalau ikut tengok, dia tak dapat. Naya orang kat belakang. Orang kat belakang tak salah sebab dia tak tahu. Dia cuma berdasarkan pada suara. Orang yang dekat-dekat ni, dia tengok tu, dia kena ikut perbuatan. Dia tak boleh ikut perkataan. Dia tak boleh ikut sami Allah tu. Orang belakang kena ikut tu lah. Sebab tak nampak. Orang yang nampak imam, dia jangan ikut sami Allah imam.
Dia kena ikut perbuatan imam tadi. Oh, tak dapat laku. Macam tu lah. Jam. Dia bagi contoh, sebab sesak dia bagi contoh. Atau sebab lambat gerak diam dah bagi contoh dah. Sebab sesak macam mana? Sesak, besar sesak. Macam mana? Sujud. Sujud lah. Masa sujud, masa rukuk, boleh masa yang tidak, makmum lain yang tidak, dia sujud, dia rukuk lah. Rukuk tak ada masalah kan? Ada masalah ke? Sesak nafas. Bukan. Ini bukan sesak nafas. Bukan. Bukan. Ini bukan sesak nafas. Ini sesak ni maksud ramai orang. Sujud lah. Sujud yang logik. Tapi ketika itu tak ada masalah. Ni rakaat seterusnya yang masalah ni. Nak sujud. Lepas rukuk yang tidak nak sujud Allah. Kepala orang. Punggung orang. Nak pilih kepala ke nak pilih punggung? Nak sujud ni. Pilih punggung tak jadi sujud. Tinggi punggung orang. Pilih kepala dah jadi macam peluk lah. Tunggu lah. Bila tunggu, mereka duduk di antara dua sujud. Boleh tak nak pergi? Nak masuk celah mana? Kalau masuk ke celah tu pun, lutut nak letak macam mana? Tunggu lah. Tu darurat lah. Bila naik rakaat seterusnya, baru kosong. Dia baru sujud. Imam dah baca dah. Imam dah start baca. Dia duduk di antara dua sujud. Dia sujud. Dia naik balik. Imam dah siratal ladzi lah. Baru Ar-Rahmanir Rahim. Imam rukuk. Rukuk segera. Untuk dapat rakaat. Rukuk segera. Dapat rukuk. Lega dapat rakaat aku. Gitu lah. Itu contoh sebab sesak. Jadi, kena berhati-hati dekat rakaat yang ketiga dan keempat. Tolong hati-hati. Bagi imam, bagilah masa 3 saat. Lepas dia sendiri amin, bagi 3 hingga 5 saat. Sambil-sambil tarik nafas sikit. Itu kesian untuk makmum yang tak mengaji. Sehingga tak ada bunyi dah kat belakang. Itu bagi imam. Bagi makmum, berhati-hati. Yalah, imam kena bagi can. Kan? Makmum kena hati-hati. Rakaat ketiga, rakaat keempat dia, jangan duduk berlengah-lengah lagi. Jangan duduk buat benda lain. Masa bangun tu daripada tahiyat awal tu kena terus. Sudah tak masalah macam tu. Soalan-soalan gitu. Terus baca, jangan relax. Tengok cicak dulu. 3 ekor cicak. Furqan. Dulu 2. Beranak dah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca. Dah rugi berapa saat dah situ. Macam tu lah contoh. Jangan duduk sibuk. Masa rakaat ketiga, rakaat keempat kena gitu. Takut. Sebab takut dia jadi masbuk. Walaupun dia tahu masbuk boleh rukuk tanpa baca habiskan Fatihah. Tapi pula masa tiba-tiba selisih dengan imam tak dapat rukuk. Rakaat keempat pun macam tu. Hati-hati. Jadi kalau imam pun bagi can, makmum pun jaga, tak masalah. Ada tempat. Satu tempat tu Allah. Siapa nak cepat boleh ikut saya esok. Allah. Rakaat 3, rakaat 4. Allah. Baca satu nafas pun tak dan. Ni geng arak ni, Pak Arak pun ni. Tapi orang nampak macam makan sambal belacan. Laju. Saya risau. Saya tak risau ke imam. Saya risau ke makmum. Makmum semua macam tu. Masa imam yang tidak boleh rukuk. Risau. Ya Allah, macam mana lah aku nak buat sini. Macam mana lah aku nak buat kat sini. Macam mana lah nak buat. Tak tahu lah. Macam mana? Nak tegur. Makmum ni. Tak salah kata tadi. Imam tak fikir pasal makmum, tak apa. Tak apa lagi. Makmum kena fikir dirinya sendiri. Yang baiknya sama-sama fikir. Tapi makmum tak pernah ngaji. Nak cakap tak boleh. Nak cakap macam mana? Kalau dia sembahyang kat situ, nak cakap macam mana? Dah 10 tahun dah sembahyang kat sini. Maghrib Isyak memang tak pernah miss. Memang sini. Okey sini. Macam tu lah, contoh kan. Macam ni kita nak cakap. Dan setiap kali imam tu jadi imam, tak pernah pun lambat. Tak pernah pun lambat. Mesti Allah cepat, dia cepat pelik. Ada imam biasa cepat juga. Dia cuma baca sama 26, 27 saat, 28. Cuma oleh kerana dia gerak dulu, rasa macam dia cepat. Itu normal. Yang ini bukan. Memang cepat. Dah lah dia gerak dulu dan memang cepat. Allah. Saya biasa kat situ, sama ada masbuk, rakaat ketiga, rakaat empat jadi masbuk, tak habis Fatihah, ataupun baca satu nafas. Kadang-kadang sempat, kadang-kadang tak sempat. Gitulah. Satu nafas baca Fatihah. Boleh buat? Yang ada nyakit paru-paru, nyakit jantung, jangan mama. Jantung ada kena minum. Adalah nak nafas. Tarik satu nafas.
Dan nak jaga makhraj dan tak nak bagi kita baca laju sangat sampai tak sah, tak nak juga. Satu nafas. Kadang-kadang 2 nafas. Sempat lagi. Sebab apa? Nak habiskan juga Fatihah. Katalah saya sempat habiskan Fatihah. Bacalah 1 nafas habis. Tetap juga tertakluk kepada peraturan mesti dapat rukuk. Itu yang risau tu. Dah rukuk dah cepat. Kalau rukuk tu dalam lama sikit, Subhana Rabbiyal Azim dia 7 kali ke, syok juga. Walaupun kita masbuk, kita dapat tu. Jadi, walaupun katalah saya baca sampai habis, waladdallin amin. Allahu Akbar. Sedangkan dia cuma baca 20 saat aja. Saya habis baca. Tertakluk tak kepada syarat mesti dapat rukuk imam? Dapat, mesti tertakluk juga. Walaupun habis baca Fatihah. Walaupun habis baca Fatihah, dia tetap masbuk. Bukannya, aku dah habis baca Fatihah. Jadi, kalau selisih pun tak apa. Tak. Dia mana kena mengena dengan bacaan Fatihah. Dia kena mengena dengan masa yang dia berdiri. Jadi memang risau. Saya tak tahu nak cakap tu. Nak kata macam mana? 90% tak sah mayang kat situ. Macam mana? Melampau. Nak bawa kitab ni, cuba bayangkan. Saya 2019 lagi sini. Dah berapa tahun dah? Buka belakang terus. Nak sampai sini 2019 sampai ni. Sampai 2024 baru masuk. Kalau baru start kat sana 2024, no. Dah tukar pemerintahan nanti pula. Baru macam mana? Allah, lama. Terus belakang lah. Terus belakang. Lepas tu baru kita belajar ke depan. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi, kalau nak bawa muafiq masbuk di situ sekalipun, dia tak memadai sekali. Dia kena ulang-ulang tadi tu lah. Masa-masa nak buang saka tu. Salah faham tu. Bukan senang. Masa. Bukannya senang. Susah. Tahulah. Kadang-kadang maknanya imam pun kena tahu lah. Walaupun bukan hal dia. Ini hal makmum. Tapi dia kena tahu sebab kesian dekat makmum. Kesian. Maka setengahnya. Mari kita baca. Maka setengahnya orang yang muafiq yang telah terdahulu, yang dah cerita lepas, apabila lalu ia sebab mengerjakan atas turutan sembahyang, apa ni? Maka setengahnya orang muafiq yang terdahulu, mula-mula dia muafiq. Mula-mula dia muafiq dulu. Maknanya rakaat pertama dia muafiq. Imam takbir, dia takbir. Dia Khutab Bilal, dia muafiq. Okey, rakaat terdahulu. Apabila lalu ia sebab mengerjakan, apabila dia duduk mengerjakan aturan sembahyang, atau bahasa sekarang, dia nak bergerak rukuk i'tidal tu lah. Nak melakukan aturan sembahyangnya. Adalah sebab-sebab tertentu menyebabkan lambat sikit. Ataupun mungkin imam yang cepat sangat. Atau mungkin makmum tu yang lambat sikit sebab sakit, lutut ke sakit apa. Ataupun sebab-sebab tertentu. Yang penting, apa dia? Maka tiada bangun ia kepada qiyamnya. Makmum tadi tak bangun berdiri. Makmum tak bangun berdiri, melainkan, ataupun bahasa sekarang, makmum itu berdiri setelah. Itu bahasa sekarang. Bahasa dulu dia seni dia lebih sikit. Seni dia macam ni. Maka tiada bangun ia kepada qiyamnya, melainkan. Bahasa sekarang, maka dia bangun apabila. Itu sekarang. Dia straight to the point sekarang. Dan makmum itu bangun berdiri apabila. Apabila apa? Apabila adalah imamnya telah rukuk. Baru dia berdiri. Kalau bahasa dulu, maka tiada bangun ia kepada qiyamnya, melainkan adalah imamnya itu telah rukuk. Benda sekejap, orang fikir sekejap. Orang dulu punya seni. Mana boleh cakap dengan orang mudah-mudah kau nak faham. Silap besar. Silap besar. Jadi maka tiada bangun ia kepada qiyamnya, dengan maksud makmum tadi dia bangun-bangun apabila apa? Imamnya telah rukuk. Imam rukuk baru dia bangun berdiri. Kenapa lambat sangat ni? Atas sebab-sebab apa-apalah. Gerakan imam laju sangat, bacaan, tertidur. Itu kalau tahiyat awal. Kita dah bahas sebelum tu. Tertidur dalam tahiyat awal. Ataupun terlupa di tu makmum ke tengah sujud. Sedap yang sujud ni. Rasa khusyuk. Itu khusyuk. Padahal sujud tu ada lagi apa ni? Baru sedar. Aku makmum. Imam dah berdiri. Tak kisahlah. Adalah kita dah berbahas 9 perkara tu. Imamnya telah rukuk. Bila dia bangun, bangkit je. Imam dah rukuk. Ataupun imam hampir kepada rukuk. Bunyi imam, ihdinas siratal mustaqim. Dia baru berdiri. Ataupun dia berdiri, imam rukuk. Sama je hukumnya.
Okay? Maka diberi hukum orang masbuk juga dapat status masbuk. Dapat status masbuk. Jadi bila status masbuk, peraturan dia tak sama macam muafiq. Baca Fatihah mana yang dan, kalau langsung tak dan, tak ada Fatihah. Berdiri, iman dan rukuk. Kan tak baca apa-apa. Kan kalau rakaat pertama, iman dan rukuk, kita masuk, Allahu Akbar terus rukuk, tak payah baca. Sama lah juga rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Biasanya rakaat ketiga, rakaat keempat lah. Sama je. Bangun-bangun, iman dan rukuk. Kenapa iman dan rukuk ni? Imam baca laju sangat. Boleh jadi? Masa aku tengah bergerak tu, imam baca wadhalin. Boleh? Okay? Ataupun aku yang masa nak bangun tadi macam kering sikit kan, jadi bangun lambat sikit. Boleh jadi macam-macam. Atas dia panggil, istilah dia panggil aturan, mengerjakan aturan sembahyang dia berlaku beberapa masalah. Okey. Jadi bila dia berdiri, imam dah hujung-hujung, maka bila imam dah hujung-hujung, dia baca mana yang dan, mana yang sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Mana yang dan lah. Sebenarnya hukum ni sama dengan kalau dia baru masuk-masuk, imam dah nak rukuk, sama je. Bunyi imam walam yakul lahu, dia pun Allahu akbar. Adakan lagi sikit, bacalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Tinggallah. Kan biasa dok buat. Cuma biasa buat rakaat pertama baru masuk. Ini rakaat keempat, rakaat ketiga, rakaat keempat. Sama. Cuma bezanya, rakaat pertama daripada luar masuk ke dalam. Rakaat ketiga, empat daripada sujud naik. Bendanya sama. Okey. Dapat orang masbuk. Bila dapat orang masbuk, buatlah macam mana seolah-olah baru masuk tadi. Dan jangan lupa peraturan yang sangat penting. Yakin dapat tumakninah ketika rukuk. Itu besar. itu syarat besar dia tu. Jadi boleh terjadilah 44 rakaat semua masbuk. Biasanya sembahyang zuhur asar lah 44 rakaat tu. Kalau kebiasaannya jadi rakaat ketiga dan rakaat keempat masbuk. Tu kebiasaan. Kalau rakaat ketiga dan rakaat keempat tak jadi masbuk juga, bermakna imam tu memberi masa sedikit dalam 5 saat dekat makmum setelah dia habis baca, ataupun makmum-makmum tu semua sihat-sihat lah ke. Tak dia bangun lambat. Dan setengah daripadanya pula. Okay. Dan setengah daripadanya pula diberi hukum masbuk barang yang jatuh. Barang tu, jangan ingat barang-barang, beli barang kan. Apa? Keadaan, perkara, boleh cakap perkara ataupun keadaan, situasi. Dalam setengah daripadanya pula diberi hukum masbuk barang yang jatuh, perkara yang terjadi. Memang ayat dia gitu, barang yang jatuh, perkara yang jadi, yang kejadian yang berlaku. Tu barang yang jatuh, kejadian yang berlaku. Macam jauh barang yang jatuh, kejadian yang berlaku. Tapi tu lah. Tapi dia ada tak? Nampak tak dia punya, kan? Macam pagi tadi baca, Muhafiq masuk juga pagi tadi. Tapi kitab lain. Kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah. Sama juga, dia ada ayat yang, tapi saya heran, dekat Balok Pain, seorang pun tak tahu. Seorang pun tak tahu perkataan ni. Ada tak seorang? Import PSG tu. Dia yang jawab. Saya nak tanya orang sini. Tak tahu orang sini. Saya nak tahu orang sini. Saya rasa Pahang, Terengganu, Kelantan, dia menggunakan bahasa yang sama. Ataupun dekat-dekat. Tiba-tiba dia tak faham. Seorang pun tak faham. Pelik sungguh. Dia kata kat sini, muafiq dan masbuk ni, apabila sembahyang berjemaah, makmum sembahyang dengan imam berjemaah, maka makmum tadi akan jadi salah satu daripada dua perkara. Mesti jadi. Mesti salah satu daripada dua perkara. Sama ada masbuk, sama ada muafiq atau masbuk. Mesti salah satu. Dan dia tak perlu, dan tak perlu pisah. Itu. Tak perlu pisah. Orang sini maaf maksud, tak perlu pisah tu apa? Dan tak perlu buat. Tak perlu pisah dan tak perlu buat. Dia apa? Apa maksud dia? Tak perlu pisah. P-I-S-A-H. Tanya dia kata berpisah. Hei, bukan. Tak perlu pisah. Apa? Tak perlu ubah. Tak perlu buat. Tak perlu usaha. Tak perlu. Dia automatik tadi. Tak perlu pisah. Kan? Kenapa orang sana tak tahu? Balok Pain tu Pahang lagi tak? Singapura. Pakai-pakai orang Singapura bina situ. Sebab tu Pain lah. Saya tanya, kata betul lah, orang Pahang takkan tak kerti. Tak perlu pisah. Kenapa ayat tu gitu? Sebab pengarang kitab tu orang Kelantan.
Tok Guru Pondok Lubuk Tapah. Jadi dia tulis bahasa ini mungkin berapa puluh tahun lepas. Dia tulis, jadi muafiq masbuk ni tak perlu pisah. Tak perlu pisah dan tak perlu buat. Tak perlu pisah dan tak perlu, itulah maksud, terlupa tak perlu apa. Tak jadi sendiri. Bila jadi makmum je, automatik. Tu bahasa sekarang. Automatik, tak perlu pisah. Kan? Biasa je bahasa tu. Macam mana? Nampak? Bahasa-bahasa macam tu, kita kena tahu untuk baca kitab Torah. Kalau tidak, dia masukkan lain, kita baca lain, tak perlu pisah. Maksudnya, makmum tadi tidak boleh berpisah dengan imamnya. Dia reka, dia goreng. Hangit dia goreng. Bukan tak perlu pisah. Dia automatik jadi sama ada muafiq atau masbuk bila jadi makmum. Tak perlu pisah. Tak perlu dipisah. Bukan tak perlu dipisahkan. Tak perlu pisah. Tak perlu buat, tak perlu usaha. Dia jadi sendiri. Automatik. Hai ya Allah. Tak boleh nak lari. Boleh juga. Tak boleh nak lari. Tak perlu kisah. Kisah bukan? Kena kisah, bukan kisah bukan? Pisah. Macam kata, kereta rosak tu. Mari aku tengok. Dia pun buat, mengerti rosak dah pisah lah. Jangan duk sibuk buat lah. Nanti, macam tu lah lebih kurang. Adalah ayat-ayat. Itu biasalah orang cakap. Tu maksud pisah tu tak perlu buat. Dia memang jadi secara automatik. Tapi dia kata tak perlu dipisahkan. Apa? tak perlu dipisah. Pisah apa? Imam dengan makmum ke macam mana? Itu yang sedap goreng. Macam mana ni? Macam mana? Itu yang jadi apabila nak antara syarat mandi wajib. Nak baca kitab Torah ni tak lama. Antara syarat mandi wajib adalah hendaklah ratakan air semua, termasuk bulu-bulu rom. Anak murid dia tanya, bulu-bulu rom tu apa tuan guru? Bulu-bulu rom. Satu burung di syurga. Ada mula nak goreng tu, tapi tak hangit lagi. Belum hangit lagi. Lepas tu pula, apa kena-mengena burung di syurga dengan mandi wajib? Sebab kita tengah faham mandi wajib. Jangan banyak bertanya. Kerana siapa yang banyak bertanya, maka lemah imannya. Siapa yang lemah imannya, maka tempatnya di neraka. Itu goreng hangit tu. Senyap lah. Padahal, rawaw mim, bahasa dulu. Rawaw tu mim tu baris atas. Jadi bulu roma. Kena kata ke seluruh bulu-bulu roma. Dia baca bulu rom. Rawaw mim. Habis tu bulu rom tu apa? Bulu sejenis burung di syurga. Jeng. Sama lah. Janganlah. Kena dakwa tu. Bukan kena dakwa kat akhirat. Pengarang akan dakwa. Dia cari. Mari sini. Mu mari sini. Mu syarah apa? Aku tulis lain, mu cakap lain. Mari sini. Kena jawab dengan dia. Aku cakap lain. Kira macam orang cakap lain. Kita sampai kat orang lain, kita cakap lain. Kan dia panggil fitnah lah, menipu lah. Kena jawab. Aduh, hai. Okey. Dan setengah daripadanya pula diberi hukum masbuk barang yang jatuh daripada kebanyakan. Barang yang jatuh, perkara, kejadian, situasi yang terjadi. Barang yang jatuh. Terjadi daripada kebanyakan ramai, daripada a'immah. Jamak daripada imam. Imam satu. A'immah tu imam-imam. Daripada imam-imam. Ni bila ni? Tengok tarikh bila? 1-2, tengok 173. Selasa 14 hari bulan Syawal 1259. Berapa tahun? 1445. Tolak 1259. Berapa tahun yang lepas? 210 tahun yang lepas. Dia dah komplain imam dah. Sekarang 200 tahun kemudian lagi jam. Ini zaman hebat juga ni. Zaman-zaman tok guru 200 tahun lepas ni. Okey. Dia dah kata dah. Kebanyakan daripada a'immah, imam-imam waktu dia, bahawasanya mereka itu bersegera, laju. Mereka itu membaca akan kiraahnya, bacaan lah, baca Fatihah lah. Kiraah ni apa lagi kalau berdiri, baca Fatihah lah. Kiraah tu kiraah lah bacaan. Dia laju. Baca Fatihah. Maka bila dia laju baca Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua okey lagi.
Rakaat ketiga, rakaat keempat problem. Rakaat pertama, rakaat kedua problem juga bagi sembahyang Zuhur Asar yang imam tak baca surah. Kalau baca surah tu okey lagi. Kalau imam tak baca surah pun okey lagi jika imam baca doa iftitah pada rakaat yang pertama. Rakaat kedua baru problem. Tapi kalau rakaat ketiga, rakaat empat, mana-mana sembahyang yang ada rakaat tiga, rakaat empat, memang problem. Kalau imam buat macam ni. Bila imam buat macam ni macam mana? Baca laju. Dah lah dia cepat daripada makmum. Sebab tu dia imam. Kalau makmum cepat daripada imam, maknanya makmum tu nak jadi imam. Bagilah dia. Kalau imam cepat daripada makmum, satu hal. Imam tu pula baca cepat. Jadi imam-imam waktu tu 210 tahun yang lepas ada dah perangai gitu. Jadi sekarang tak heranlah. Okay? Dengan laju tadi, maka tiada dapat makmum. Kemudian daripada berdiri qiyamnya, daripada sujud, makmum tu tak dapat. Bila makmum tadi berdiri daripada sujud tadi, membaca Fatihah dengan sempurnakan dia. Tak sempat lah. Macam kita cerita tadi. Tak sempat. Bila tak sempat, maka sudah rukuk imamnya. Baru sirata, ihdinas siratal ladzi. Biasa kat situ je. Dia jarang. Baru maliki dah rukuk. Jarang sangat. Itu kalau kat tempat kita, biasanya ihdinas siratal ladzi. Biasanya kat situ. Okay? Maka sudah rukuk imamnya. Maka wajib atas makmum itu rukuk. Wajib ni wajib lain ni. Dia bukan wajib tak buat berdosa. Bukan. Wajib dia masuk banyak. Tengok bahas. Bahas bab akidah. Wajib lain. Wajib Allah itu wujud. Maknanya kalau Allah tak wujud berdosa. Kalau Allah wujud dapat pahala. Kenapa? Kan wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa kan? Tu wajib tak? Jadi wajib bagi Allah itu kuasa. Allah berkuasa tak? Kuasa tak? Wajib. Mana kalau Allah tak berkuasa, Allah berdosa? Bukan. Wajib tak apa? Tu wajib lain. Tu wajib akal. Tu nanti saya nak beritahu. Wajib ni maksud lain. Bukan maksud lain. Wajib banyak maksud. Ada maksud wajib pula, kalau mu baling barang berat, baling cawan ni, wajib dia jatuh. Tu wajib apa? Tu wajib Kelantan. Wajib. Terengganu pun wajib tak? Ada? Wajib tak? Wajib Mu makan ni, 2 pinggang ni, wajib kenyang. Kalau tak kenyang berdosa ke macam mana? Kalau kenyang dapat pahala. Bukan. Tu wajib lain. Jadi maknanya wajib ni banyak maksud. Ada lagi, maksudnya, esok, pukul 8 pagi, 7 pagi lah. Memang akan nampak matahari. 7 lebih. Wajib Dia panggil wajib adat. Dia ada panggil wajib yang biasa kita tahulah. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Dia ada wajib-wajib tu. Jadi ada wajib dalam masalah tasawuf. Wajib bagi kita sentiasa mengingati Allah. Tu masalah tasawuf. Ingat Allah tadi. Tak ingat dah masa gelap tadi. Berdosa. Ingat Allah. Tak ingat berdosa. Balik rumah masa makan nasi tak ingat Allah berdosa. Semua berdosa orang. Kejap. Sabar. Ini wajib lain. Wajib tasawuf. Makruh pekah. Kalau buat tak berdosa. Kan? Kalau buat perkara makruh tak berdosa. Kalau tinggalkan perkara makruh dapat pahala. Kan? Itu pekah. Makruh tasawuf perkara yang Allah benci. Jadi kalau letak makan petai Allah benci, makan kedah Allah benci. Bukan. Makan musangking Allah benci sebab makruh. Makruh Allah benci. Itu masa tahu jangan campur Jahanam. Tauhid campur hukum tu, campur istilah dengan pekah Jahanam. Pekah campur istilah tu, istilah fiqh campur masuk ke dalam tasawuf Jahanam. Tak boleh. Dia mempunyai takrif yang berbeza. Tiga tu wajib fardu ain. Tauhid, pekah, tasawuf. Cuma dia ada definisi dia tersendiri. Bila Imam Syafi'i kata, aku suka. Apa maksud? Ada. Bila Imam Bukhari kata, aku suka, maksud lain. Kita kata, aku suka, maksud lain. Ada imam-imam kata, aku suka jika. Aku suka jika. Seseorang itu meninggalkan tahiyat awal, aku suka jika ianya sujud sahwi, maksudnya sudah ba'd. Ada ulama lain sebut suka masuk wajib. Jadi bila kita nak baca kitab dia, kita kena tahu dia punya bahasa. Laras bahasa dia. Kalau tidak, dia kata suka masuk lain, kita masuk lain. Begitulah. Sama lah juga. Wajib ni,
Bukan wajib kalau tak buat berdosa. Wajib ni maksud, kalau tak buat tak dapat rakaat. Tu wajib tu. Wajib yang kena buat. Mestilah wajib kena buat. Kalau tidak, berdosa. Bukan, tak dapat rakaat. Itu bukan wajib. Tak. Wajib banyak maksud. Okay. Maka wajib atas makmum itu rukuk sertanya. Sebab walaupun dia tak habis Fatihah tadi. Ni cerita dia tak habis Fatihah. Dia berdiri, baru baca sikit atau tak dapat langsung, imam dah rukuk, dia pun rukuk. Wajib dia rukuk. Bukan wajib tak buat berdosa. Wajib kalau tak buat, tak dapat tumaninah, tak dapat rakaat. Itu wajib maksud tu. Okay? Wajib ia rukuk. Sertanya, serta imam. Nya tu nya imam. Kerana ia makmum seperti ia. Ia lagi. Orang masbuk. Bukan seperti itu. Makmum tu memang masbuk dah. Sebab apa masbuk? Rakaat ketiga, rakaat keempat. Sebab dia berdiri dengan imam tak sampai kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Atas sebab-sebab gerakan-gerakan dia, mungkin sebab imam baca laju. Tak kisahlah sebab apa pun. Yang penting, dia bangun-bangun, tak sempat dapat masa berdiri dengan imam. Rakaat ketiga dan rakaat keempat biasanya. Okay. Maka dia jadi masbuk. Maka bila menjadi masbuk, imam dah rukuk ni. Maka didapatnya. Dia pun rukuk cepat-cepat. Sebab wajib rukuk. Wajib dengan maksud, kalau tak rukuk tak dapat rakaat. Dia pun rukuk. Maka didapatkan ia rakaat. Dapat rakaat. Ada syarat? Ada. Dapat rakaat jika dapat tumaninah. Dia ada sebut tumaninah sini. Tak ada, kena tobek lah. Kena dapat tumaninah ketika rukuk, maka dapatlah rakaat. Sebab tu dalam mana ambil ni? Mana ambil ni? Dapat rukuk, dapat rakaat. Mana ambil? Sebab mazhab lain, tiga-tiga mazhab tak ada ni. Tak ada. Mazhab Hanafi memang tak payah baca Fatihah pun. Kalau dia muafiq ke dia masuk tak baca Fatihah. Dia siap marah orang baca Fatihah, bising. Dengar imam. Bila imam baca, makmum dengar. Wajib dengar. Sebab Nabi sebut man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Imam tengah baca Fatihah. Dengar. Habis tak payah baca Fatihah. Tak payah. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Tu mazhab Hanafi. Dia tak baca. Jadi dia tak ada masalah lah rukuk tak rukuk. Bacaan imam adalah bacaan dia. Masalah yang pun sama. Mazhab Syafi'i je ada muafiq masbuk ni. Soalannya. Sebab tu lah juga berlaku di Mekah, di Madinah, Masjid Haram, Masjid Nabawi. Memang laju lah. Semayang jenazah laju. Masa Fatihah tu je lah. Masa Fatihah tu laju. Dia baca. Mujur lah lepas takbir yang kedua tu selawat panjang juga kama solat. Jadi kalau orang tu pun tak apalah, dia habiskan dia takbir yang kedua. Dia baca habis selawat. Fatihah tu laju. Kalau betul-betul nak ikut hukum dalam solat jenazah tadi, bila imam takbir kedua, makmum takbir terus. Tak boleh Fatihah, imam tanggung masbuk. Solat jenazah pun ada masbuk? Ada. Cuma dia baca habis juga. Bila dia baca habis juga, tak ada masalah sebab imam baca sampai habis. Kama solat selawat panjang. Jadi makmum tadi sempat takbir yang kedua sebelum imam takbir yang ketiga. Masbuk dalam solat jenazah adalah rare ni. Payah nak cari ni. Dalam kitab-kitab tak ada, dia kena cari kitab-kitab. Kena belak kitab-kitab yang rare. Masalah-masalah pelik. Imam takbir yang ketiga, makmum masih lagi tak takbir yang kedua, batal. Jadi jika imam takbir yang kedua, makmum tak habis Fatihah lagi, sedangkan makmum tadi berdiri dengan imamnya, tak sampai kadar masa bacaan Fatihah pertengahan. Dia masuk lambat sikit. Dia Allahu Akbar, dia masuk lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Imam takbir yang kedua, makmum tadi masuk, boleh takbir terus. Tinggal Fatihah imam tanggung. Tak ada rukuk. Memang tak ada rukuk. Jangan buat rukuk. Nanti kan nak buat rukuk. Tak ada rukuk. Masbuk. Tapi dia baca habis juga. Sepatutnya tak perlu. Adakah batal? Jika imam takbir yang ketiga, dia masih lagi habiskan Fatihah, baru batal. Dan biasanya tak start jadi gitu. Sempatlah takbir yang kedua sebelum imam takbir yang ketiga. Hukumnya makruh buat macam tu. Walaupun sah. Patutnya terus takbir yang seterusnya. Terus takbir. Saya duduk sana. Solat jenazah, memang setiap waktu ada. 5 kali, saya 5 kali. Sebenarnya 5 kali ada solat jenazah. 5 kali masbuk. Takbir kedua je tu takbir. Siratal ladzi takbir. Puah imam tu kena tanggung saya punya siratal ladzi. Dia memang laju. Sebab dia tak baca bismillah. Betul laju. Alhamdulillah terus.
Kita bismillah dulu. A'udzubillah dulu. Tarik nafas dulu. Baca ayat perlahan. Okay. Jadi, maka wajib atas makmum itu rukuk sertanya sama-sama imam, kerana ia seperti orang masbuk. Dia dah jadi orang masbuk dah. Maka didapati rakaatnya jika jatuh okey nanti. Jadi syarat dia mesti dapat rukuk. Mesti dapat tamakninah dekat rukuk. Soalannya, tadi 3 mazhab tak ada pun muhafiz masbuk. Kenapa mazhab Syafi'i ada? Imam Syafi'i dia lain sikit dia pandang. Dia baca Quran, dalam Quran ada satu ayat kat situ mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Sambung? Sambung. Rasanya kalau artis nyanyi tak suruh sambung, pakak-pakak sambung. Saya tengok konsert. Bukan pergi tengok dalam TV. Pakak-pakak. Tiba-tiba ada satu artis ni, saya tengok nama apa artis ni. Dia nyanyi-nyanyi terlupa sebab dia sakit. Nampak bokok. Apa? Robani meninggal. Oh zaman ni. Oh tengok Robani. Yang tu saya kenal lah yang tu. Nasyid tu. Zaman ni. Kan dia kan? Tiba dia lupa lirik. Saya tengok dalam TV ni. Dia lupa lirik. Dia lupa. Lepas tu muzik dah tengok. Lepas tu dia pun pakak-pakak ikut. Pakak-pakak ikut. Sekarang ni cubalah. Wa aqimus salah. Takkan nyanyi boleh. Macam Quran tak boleh. Wa aqimus salah. Wa atuz zakah. Warka'u ma'ar raki'in. Dirikan dah solat. Tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Imam Syafi'i punya otak bukan calang-calang. Kenapa dalam Quran kata warka'u ma'ar raki'in, rukuk bersama orang-orang yang rukuk, sedangkan rukuk dengan sujud mana lagi besar? Sujud. Sebab tu namanya masjid, tempat sujud. Marka' lah, tempat rukuk. Boleh je. Maqam, tempat berdiri. Oh maqam, pelik lah punya. Boleh je masjid tu, yang kita panggil masjid tu, kita namakan dia tempat berdiri, boleh. Tempat rukuk boleh. Tempat sujud boleh. Tempat duduk pun boleh. Sebab memang ada duduk tahiyat. Tapi dalam banyak-banyak tempat baca Fatihah pun boleh. Tempat qiraah boleh. Sebab ada baca Fatihah dalam sembahyang. Kenapa dalam banyak-banyak perbuatan sembahyang, satu yang diambil, tempat sujud. Masjid. Kerana masjid, kerana sujud adalah yang paling besar dalam sembahyang. Tiba-tiba ayat Quran kata, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bukannya sujud bersama orang-orang yang sujud. Mesti rukuk ni ada sesuatu. Nah, nampak dia pandang jauh. Rukuk ni ada sesuatu. Maka kenapa bila sembahyang Isyak dia panggil 4 rakaat? 4 rakaat tu 4 rukuk lah. Rakaat tu jamak dia. Sebab tu kalau 2 rakaat rakaatain ni. Kalau 1 rakaat witir rakaatin. 2 rakaat rakaatain ni. 3 rakaat rakaatin jamak. Jadi rakaat tu apa? Rukuk lah. Jadi maknanya sembahyang. Sembahyang Isyak berapa? 4 rukuk. Betul lah. Tapi 4 rukuk? 4 rakaat. Rakaat tu rukuk lah. Jadi warka'u ma'rakin. Rukuklah bersama orang rukuk. Dengan besarnya rukuk ni, maka dinamakan 4 rakaat. 4 rukuk. Dia tak nama 4 sujud. Ataupun 8 sujud lah. Satu rakaat kan 2 kan. Nak sembahyang apa? Aku nak sembahyang Isyak 8 sujud. Saja aku sembahyang Isyak 8 sujud dengan Allah Ta'ala. Kenapa 4 rakaat? Dengan maksud 4 rukuk. Kerana rukuk ni besar. Jadi, warka'u ma'ar raki'in, sujudlah bersama orang-orang, rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk, maka kalau rukuk dapat bersama-sama. Sebab, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jika dia rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk, maka dia wa aqimus salah, dirikan sembahyang. Jadi kalau dia dapat rukuk bersama orang-orang yang rukuk, maka dia dapat rakaat. Tu jauh pusing tu. Imam Syafi'i punya geliga. Dia ada. Kalau tidak, lebih baik wasjudu ma'as sajidin. Sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Tapi dalam Quran tak sebut gitu. Rukuk. Maka rukuk ni maksud dengan dapat follow serta rukuk beramai-ramai, maka dia dikira grup itu. Walaupun dia tak sempat baca Fatihah. Janji dia dapat rukuk. Bersama ramai-ramai rukuk. Kat situ. Ayat Quran dia punya, kita baca, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Okey, gitu je. Tapi ulama' korek. Sampai keluar hukum. Sebab tu ada rukuk, dapat rakaat. Kerana rukuk itu adalah rakaat. Rakaat itu adalah rukuk. Okay.
Dan dia kata, lah habis dah. Dan, sekejap. Okay. Pada tiap-tiap 4 rakaat, bukan, mana hilang. Okay. Maka diberi hukum orang masbuk juga. Mana tadi? Okay. Maka didapatnya rakaatnya itu jika jatuh lagi, jatuh sombong. Kita lama memang jatuh je lah. Bila nak bangunnya asyik jatuh je. Jika terjadi. Jika jatuh seperti yang demikian itu, jika jadi seperti yang demikian itu pada tiap-tiap rakaat sekalipun, 4 rakaat sekalipun. Sebab setiap rakaat ada berdiri. Dan ada berdiri makmum dengan imam sama-sama berdiri. Oleh kerana makmum dengan imam sama-sama berdiri, maka 4-4 boleh jadi muafiq, 4-4 boleh jadi masbuk, gila-gila pun boleh jadi muafiq, masbuk, boleh jadi masbuk, muafiq, boleh jadi 4-4 masbuk. Boleh jadi 4-4 masbuk. Dengan, macam mana nak tentukan? Nak tentukan berapa lama dia berdiri dengan imam dia. Perhatian. Habis kat situ. Perhatian akan datang. Attention please. Tu perhatian. Attention. Dengar. Dia nak cerita ni. Bukan benda kecil ni, benda besar ni. Wih, lagi dah sikit lagi dah. Perhatian, berhenti kat situ. Tasbih kafarah dan salat subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.